Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat apa ni? Ha? Ada terang tak ayat 19 pula? Bersedia hari esok ni maksudnya mengaji wahyu Allah. Ada satu. Bila ada satu adalah dua, adalah tiga, adalah empat, adalah lima. Satu tu asal. Mana perkara pertama yang kita kena buat sebagai persiapan balik jumpa Tuhan? Mengaji makna Quran. Hak mula-mula Nabi buat kat sahabat, hak itulah kita kena buat kat diri kita sendiri. Sahabat dia buat kat diri dia, jumpa Nabi, dengar Nabi ajar kalam Allah dalam kitab huraian. Itulah mula-mula mereka buat untuk diri mereka. Pergi jumpa Nabi, dengar huraian Nabi tentang Quran. Jadi kita pun lagu tu lah. Kalau sembahyang tu, sembahyang, zikir, semua belaka tu, nombor 2, 3, 4 dah tu. Hal nombor 1 yang kena buat ialah faham wahyu. Kalau satu tak buat, memang 2 ni tak serupa hak Tuhan nak. 3 ni tak serupa Tuhan nak. 4 ni tak serupa Tuhan nak. Sebab 1 kita tak faham. Bila 1 kita faham, maka baiklah 2, baiklah 3, baiklah 4, baiklah 5, kita semua belaka. 1 tak ada, barangkali 2 ni kita ingat comel dah, tak comel lagi. 3 ni ingat betul dah, tak betul lagi. Banyak perkara dia jadi tak comel. 1 ni lah jadi dapat gambaran belaka sebab sejauh mana persiapan kita. Dan janganlah kamu menjadi wala takunu. Dan janganlah kamu menjadi wala takunu kalladina seperti orang-orang yang mana ada orang tu. Tuan tu jangan jadi lagu tu. Ada orang tu dekat luar Quran, jangan jadi lagu tu. Dia kata jadi lagu tu, mana jangan jadi lagu tu. Tuhan nak beritahu lagu tu tak selamat. Jadi lagu ni selamat. Jangan jadi lagu tu. Lagu tu adalah sifat tak selamat. Jadilah lagu ni, sebab lagu ni sebab selamat. Apa dia lagu tu, apa dia lagu ni. Kita kena tahu lah. Kalau kita kata, sedap asal kata tak selamat. Bukan kita kata, Allah kata. Wala takunu kalladina nasullah. Jangan kamu jadi orang yang lupa Allah. Lupa ingat Allah ni alamat dia wahyu. Alamat dia lah mengaji kalam Allah. Orang dalam masa ni sentiasa zikir. Tapi orang ajak ngaji wahyu tak sih. Adakah dia termasuk orang ingat Allah? Tak ada lagi, tak kuat gagah ingat Allah. Sebab Tuhan tak anggap ingat Allah lagi. Sebab tidak berkehendak untuk faham kehendak Allah ni, mana tak ingat Allah. Ingat Allah satu ialah mesti usaha untuk faham kehendak dia. Mana kalau kita ni nak zikir, nak ingat Allah zikir saja, lepas tu ajak ngaji wahyu tak sih. Mana kita nak ikut kita tapi tak sih ikut Allah. Sebab Allah menuntut kepada ingat dia dalam konteks hak dia nak. Cara mana
kehendak dia tu ingat dia lagu mana. Kita rasa tahu, kita nak ingat Allah konteks cara kita je. Nafsu lagi lagu tu. Kan? Apa maksud kehendak Allah ni? Ingat Allah ikut kehendak Allah ni. Kita kena dapat dengan wahyu dia. Supaya ingat Allah ikut kehendak Allah. Bukan ingat Allah ikut kehendak kita. Kan? Ingat Allah tu atas ingat Allah masukkan. Apa dia mana ingat Allah? Kalau kita tak mengaji wahyu Allah, kita dah faham cara kita lah ingat Allah. Padahal cara kita ni rupa-rupanya tidak menepati cara yang Allah tuntut ingat dia, kan? Walaupun kita tak nafikan bila kita mengaji makna Quran, dalam mengaji makna Quran tu ada tuntutan zikrullah. Tapi zikrullah tu barang nombor 2, nombor 3. Nombor 1 tu ialah faham apa yang Allah sampaikan dalam wahyu dia. Sujah kita kata orang yang zikir ingat Allah tu belum ingat Allah lagi ialah banyak orang yang zikir pegang tasbih tapi duduk dalam sesak. Banyak. Dalam pengajian kita banyak orang yang duduk jaga ingat Allah tapi tiap-tiap rupanya dia duduk belah sesak. Kan? Kalau betul dia ingat Allah pada maksud yang Allah kendaki, Allah kebimbing ni, makna zikir saja tak cukup. Walaupun dalam kita dah mengaji wahyu Allah, memang tuntutan zikir tu ada. Apa ada? Jadi zikir tu boleh cukup. Tapi bila kita mengaji wahyu Allah, memang dalam mengaji wahyu Allah itu antara takarrub ila Allah tu zikir. Tapi kalau kata zikir saja dah kira ingat Allah tu, kita rasa tak gagah. Sebab banyak orang dalam keadaan zikir saja tak mengaji ni banyak sesat juga. Hak kena ganggu jin pun ada. Dia tak pernah zikir, lepas tu orang ajar dia zikir, lepas kena zikir ganggu jin, kena gangguan. Sebab zikir tak kena cara. Ada? Kan? Zikir tak ikut cara yang Allah kendaki, maka zikir tu menyebabkan gangguan jin. Ada? Kalau zikir tu sedang berdai, Tuhan takkan kena lagu tu. Kan? Tuhan tak buat lagu tu. Tapi disebabkan orang nak beritahu zikir saja tak cukup, maka berlakulah zikir-zikir ni. Punca zikir tu lah gangguan jin. Dia tak faham? Yalah. Neraca kita sendiri pun belum faham lagu tu juga. Kita tahu kena selawat, kita tahu kena zikir, kita tahu istighfar. Tapi bila kita tak faham agama, maka kita nak betul tapi kita tak betul. Ada. Memang ada lagu tu. Sebab setan ada buat bunuh orang cara maksiat. Kalau orang minat maksiat, dia bunuh cara maksiat. Orang ni minat ibadat tapi jahil. Setan buat bunuh cara ibadat. Mana benda tu maksiat tapi disaluti bentuk ibadat. Cuma dah kita jahil. Jadi setan ni nipu-nipu dia tengok orang. Kalau orang minat maksiat, dia tipu cara maksiat. Cara hak yang kita faham maksiat tu. Kalau kita jadi minat ibadat, dia tipu cara ibadat. Kita jahil kan, kena tipu. Banyak dia tengok. Jadi sebenarnya agama ni simple je. Bila kita mengaji, semudah ni, tak faham. Kan, benda kan payah pun, tapi dah kita tak faham. Contoh cuba tengok surah Al-An'am ayat 50 tengok. Hak kita bincang semalam Kak Ayub mari semalam daurah. Oh tak mari. Biar dengar lah. Orang kata ayat 50 surah Al-An'am ni, kalau kita faham sungguh, kita tak kena jebak yang hanya dah sesat.
akan tetap terjebak dengan ajaran sesat, bertopengkan ibadat. Kita dah dengar tak orang kata ni sebelum kita mengaji wahyu lah, ada orang dijajah, oh dia ni orang itu orang istimewa, dia kata. Orang istimewa ke mana? Mana kalau kita rapat dengan dia, kan, dia ada ilmu, dia ada ilmu ghaib. Mana kalau kita rapat dengan dia, selama bulan dia bagi kita tu jadi kaya kita. Pernah dengar Islam itu masa kita jahil dulu lah? Pernah dengar? Anda pernah dengar? Dah tak jelas juga masa tu. Tapi kita taklah tolak. Mana orang tawarkan satu orang, kalau kenal dia, mana Allah buat mudah, niaga jadi kaya. Mana tolak dah. Ha? Dah ada orang je tolak selalu ada. Tapi ada orang terima tak? Ada orang terima tak? Jangan kena kau tanya orang yang terima tu. Kan? Ada satu masa kita ngajar masa tubuh tu, suami dia ni kedal satu orang ni, ada ustaz lah. Dia kata, mula dia kata dah kita dapat tahu, kita ibarat satu ilmu ni, kita scan kadah ni. Dia kata tak? Yalah, kadah ni apa tu ada keturunan Wali Songo. Kan? Mana di alam sana tu ada harta peninggalan. Dia cara cerita lagu tu lah. Waktu ada kita kenal satu ustaz, dia boleh tarik waktu benda-benda waktu khazanah kita ni, dia dapat kita. Mana dia saksi dia kata kita ni ada keturunan kaya, tok kita punya, tapi tersimpan, tak tahu di mana. Tapi ada orang ni, dia jenis orang ma'rifatullah lah. Mana dia boleh selamatkan harta tu. Dia tahu tak bunyi. Banyak orang kena tipu dengan tu. Surah Al-An'am ni, biasa kadang-kadang orang nak rapat dengan seorang ni, kalau mau rapat dengan dia bagi benda, dia kaya mu. Biasa lagu tu lah, niat jadi kaya. Rapat dengan orang semua, niat jadi kaya. Ha? Tak lah, nak cerita dia, cara dia berdaya tu lagu tu. Dia kaya, dia tersetunjuk. Dia kaya, dia tersetunjuk kaya. Sebenarnya kalau lagu tu bocor rahsia lah. Tapi orang tu berdaya dengan lagu tu. Dia kalau kenal dia dia bagi benda. Hak yang kena dia bukan orang biasa, dan Datuk kena. Sanggup keluar duit. Dia kata bagi 1,000 atau 10,000, dia boleh biarkan duit tu. Orang paling istimewa Nabi ya. Betul tak? Orang paling istimewa Nabi. Tapi Nabi ni sahabat faham dah. Kalau tak sanggup susah, tak boleh dudukkan dia. Sebab tu tak ada orang berkepentingan duduk dengan Nabi. Siapa? Rela duduk dengan Nabi, kena susah. Kita pun nak kena susah duduk dengan dia. Orang yang ada kepentingan tak boleh duduk dengan orang begitu. Sebab tu, kecuali orang yang berkepentingan akhirat. Betul tak? Kalau duduk dengan dia susah, siapa nak duduk dengan dia? Kalau tak bersedia untuk susah dunia. Tapi akhirat senang lah dengan Nabi. Tapi dunia susah. Ada tak orang berkepentingan duniawi nak duduk dengan orang lagu tu? Kalau kita fikir tak saya susah buat apa, buat nanya kita. Dan kita guna jual beras, kita pun susah. Kita nak makan kita bayar je tak ada. Sebab tu kalau jenis lagu ni, kalau orang yang ada kepentingan tak boleh duduk dengan dia. Sebab tu yang duduk dengan dia telus. Orang sangat susah. Itu kesemuaan dia.
Jadi memang Nabi ni memang ke Mekah pun susah. Sebab tu tak ramai tapi terpilih. Tak ramai terpilih. Madinah pun ramai. Tak ramai terpilih. Sebab tu cara Allah nak pilih orang telus gitu je. Tapi kalau benda-benda yang Allah sediakan ni, mana benda tu janjian dunia, payah nak telus. Kan nak cari orang mana yang mendekati wahyu Allah ni tidak terseleksi. Tapi bila Nabi ni, siapa-siapa yang duduk dengan dia susah saja. Manakala orang tak bersedia untuk susah dunia, senang akhirat, maka tak boleh duduk dengan Nabi. Sebab tu yang duduk dengan Nabi ni orang yang terpilih belaka. Terpilih ni tak ada fikir senang dunia, nak senang akhirat sama Nabi. Akhirat dunia tak apa susah kita tu akhirat lah. Akhirat barang tak nampak pula. Kalau kita kata boleh tak senang, akhirat nanti lambat lagi. kita nak sebab kita tak telus. Jadi bila kita tak telus, barangkali kalau kita duduk tawan Nabi, orang tak pilih kita. Sebab kita nak senang selalu. Tidak, nak buat benda nak senang selalu. Mana orang-orang duduk dengan Nabi ni, orangnya jiwa dia memang betul-betul beriman. Barang tak nampak. Mana hanya sekadar percaya je. Tunjuk tak boleh. Lepas tu, bila ada orang janji duniawi, seperti agama janji duniawi, kita dia kalau mu kenal dia, kaya mu, dia ni boleh tarik barang gaib, selalu gitulah. Ni something. Mana kalau ada bentuk yang bercanggah dengan ni, something. Kalau kita nak ikut satu orang atas maksud duniawi, something. Faham tak? Lepas tu dia kata apa pula? Kalau mau ikut dia ajar satu ilmu ni, boleh nampak benda gaib. Maksudnya dia nampak benda gaib dah. Lepas tu kalau kita masuk dia, dengan kita nampak ilmu istimewa, tersingkap segala yang gaib. Kalau kita jahil, kita terima ke tak? Terima. Rata-rata ajaran sesat lagu tu lah. Rata-rata ajaran sesat lagu tu lah. Sebab tu awal dia kata, wala a'lamul ghaib. Aku nak ajar benda gaib, aku sendiri tak tahu benda gaib. Jadi aku nak ajar benda gaib. Aku sendiri tak ada ilmu tu, kena ajar lagu mana. Orang yang ada ilmu tu boleh ajar orang. Nabi tak ada ilmu gaib ni. Kuasa remote gaib tak ada. Nabi hanya tahu sekadar yang dia boleh tahu. Nak tumpang gaib dia tak boleh. Dia unta dia hilang tak tahu mana. Nabi ni unta hilang tak tahu mana. Waktu kita tak ingin tahu, dia tahu. Waktu kita ingin tahu, dia tak tahu. Mana tak boleh tumpang luar biasa dia. Itulah anugerah. Jadi yang pergi Nabi ni bukan nak pelik-pelik. Dia nak betul ya. Pelik-pelik tafsir betul ya. Walaupun berlaku pelik pada Nabi, tapi pelik tu hanya nak buktikan dia Nabi. Bukan macam kita ni kadang-kadang nak masuk satu kelompok ni, nak barang pelik supaya kita dapat kat barang pelik tu. Yang Tok Guru pun pelik, kita pun pelik. Banyak tak? Banyak tak orang nak masuk satu kelompok dia faham lagu tu. Tok Guru ada pelik dah. Kita nak ngaji dengan dia, biar kita pelik juga. Ada tak? Kawan, ada tak? Orang-orang lain ada tak lagu tu? Dia masuk satu kelompok ni, dia ada faham Tok Guru dia ada pelik. Lepas tu supaya dia masuk grup tu, dia pun pelik juga. Ada tak? Maknanya itu kena faham. Kalau ada orang ajak lagu tu, jangan masuk lah. Jangan masuk. Kalau masuk kan KO dia, KO agama dia. Memang sebelum kita mengaji Quran ni, benda ni yang kita dijajah. Kadang masa kita balik Indonesia, ada orang beritahu dah, kakak dia mengadu kita, adik dia pelik, suka
pelik-pelik, lepas tu dia orang pelik. Dia ada kepahaman yang tak betul dia tu. Kakak dia mengadu kita. Lepas tu sekali kita pergi kedai dia ada kedai. Nabi tahu kedai mana? Adalah kedai dekat kawasan ni. Ustaz balik Indonesia ke? Adik tanya. Kenapa? Ustaz ada ilmu pelik untuk kita. Mesti banyak ilmu luar biasa kat Indonesia kan. Masa kita bola-bola dengar istilah ilmu luar biasa sebelum kita pergi Indonesia, kita anggap ilmu luar biasa ilmu anugerah lah. Tak 3 Tapi kita pergi sana, satu apa ilmu kita tak ambil. Jadi macam terdetik kita. Masa sebelum pergi tu rasa teringin. Adalah masa-masa nak pergi Indonesia nak cari, nak takut-takut jumpa ilmu luar biasa. Balik-balik tu, masa pergi sana tu, satu haba ilmu tak ambil Alhamdulillah. Walaupun niat ada tu. Oh, Indonesia kau banyak ilmu luar biasa. Nak kita balik-balik sama luar biasa di Tok Wali. Adalah perasaan lagu tu. Ha? Apa dia? Dia tak faham. Faham ke? Sebab kita mungkin tak biasa terjebak kat dunia tu, jadi kita tak ada pengalaman lagu ni. Tak ada, kita minta lagu tu Ustaz. Sebenarnya di luar sana ada yang faham lagu tu. Kita sedang berpahaman lagu tu pun ada. Kalau ngaji dengan guru kau Ustaz, ada tanya, ada lebih biasa tak Ustaz? Kalau tak ada, tak saya kita. Dekat dua, ada jenis lagu tu. Mana orang yang minat barang punah, Tuhan bagi jumpa orang punah. Itu kan? Siapa yang minat barang punah, Allah bagi jumpa orang punah. Dia kalau minat barang betul, Tuhan bagi jumpa orang betul. Kaedah. Ini punah dah. Cari orang punah. Kalau nak cerita, orang punah cari orang punah, orang betul cari orang betul. Mana orang yang kita bawa tu, sebelum lagi dia punah dulu. Dia tak cari tak bawa. Sebab apa dia pergi tak bawa? Sebab dia kata tak bawa tu tahu benda gaib. Wala a'lamul ghaib. Aku tak tahu benda gaib. Unta Nabi lah, Nabi tak tahu mana. Nampak. Kalau tak faham lagi tu, tahu ayat 50 Allah kata, kan? Dia kata orang yang jumpa, faham ayat ni, dia tak akan jumpa orang buat barang bunuh. Dia faham sungguh. Maksud ayat ni, dia tak akan jumpa orang bunuh. Dia tak akan mengaji dengan orang bunuh. Kalau dia faham maksud ayat 50 ni. Tapi kalau tak faham, orang cerita sikit je. Kita ada jumpa tu satu orang hebat ni. Kan? Dia ada barang-barang sakti. Dapat barang tu kita kata, boleh carilah barang-barang bahan apa tu. Biasa jenis minat-minat. Dia ada orang minat harta karun dia cari dengan tu. Kan ada alat lah ni besi tu. Dia cari dengan besi tu. Mana dia di jalan tu bunyi-bunyi net. Nampak duit lama. Tak apa lagu tu. Dan ni ada kalau di YouTube kan. Kat Malaysia pun ada, kalau negara pun ada. Dia cari khazanah harta karun dengan benda tu. Kalau di laut ada alat dia. Mana dia jalan tu kan. Kalau ada macam benda besi tu, dia bunyi tek. Banyak dah kumpul. Duit lama, duit emas pun ada. Ha? Tu jenis tu ada. Tapi hatu dia guna untuk jual kat Malaysia. Dia untuk cari macam benda-benda simpanan macam kalau ada duit lama, harta lama tu. Kalau kawasan-kawasan tu, kodok-kodok ada benda tu. Hak tu tak apalah. Hak jenis yang ilmu sesat ni, dia macam baca dengan satu benda, dia jumpa ibarat macam mimpi tunjuk barang tu kat situ. Kodok-kodok ada contoh. Jumpa kerih lah apa lah. Mana benda tu menyebabkan dia mimpi, dia boleh tahu dekat mana khazanah lama. Hak tadi tak apa dengan alat dengan dalam asbab. Hak ni dengan alat luar asbab. Lepas tu dia nak benda tu.
Mana kalau kenal orang Istimewa ni, mana mudahlah cari harta karun dalam tanah ni. Dia ada satu kaedah. Ni hanya diri sesat. Sebab tu kita tak faham ayat ni sebab kita tak kenal kita. Bagi orang tertentu yang suka ilmu pelik ni, ayat ni dia berhajat pada ayat ni. Betul tak? Wala aqulu lakum, aku tak kata inni malak. Sungguhnya aku ni malaikat. Apa dia? Allah SWT kata, aku bukan malaikat, aku manusia daripada tanah berbayang. Aku tak kata aku ni seperti malaikat atau malaikat seperti malaikat, iaitu daripada cahaya. Tengok. Tapi ada orang jaja Nabi ni daripada cahaya. Sebab cahaya ni malaikat daripada cahaya, Nabi daripada tanah. Tapi bisikan setan kepada orang-orang yang punah, dia jaja barang palsu, dia kata Nabi ni daripada cahaya. Ayat perkabaran ni. Ayat perkabaran. Makna kalau kita terima ayat ni, mana sesal lah, tak tajuk. Tapi kalau kita ni semua Quran terima dah, hasa ni kita tak terima. Sebab kita dah termakan. Kan ada satu kaedah. Mula-mula telah bulat-bulat barang tak jelas. Lama-lama tolak bulat-bulat barang jelas. Kita dah telah disubak, diberitahu oleh seorang bahawa Nabi ni daripada nur. Padahal Allah kata Nabi ni daripada tanah. Bertanah, berbayang. Daripada nur ni malaikat. Jadi saya tak tahu tolak lafaz pengkabaran ni, mana tak jumpa syurga kawan tu selama-lamanya. Jadi saya bisik kepada orang-orang yang bermasalah kepahaman dia, cipta barang-barang palsu. Barang palsu ni bila terima dia tolak Quran. Bila terima Quran dia tolak dia. Cuma dia ni Nabi. Nabi yang telus. Seorang Rasul, Nabi yang telus. Sebab dia kata, in attabi'u, aku hanya ikut, hanya buat apa yang disuruh saja. Manda tak ada. Aku tak nak manda. Semua atas wahyu Allah. Bukan manda. Jadi kita ni bukan Rasul kita penyambung lidah Rasul. Lidah Rasul ni sama ada wahyu Allah atau syarah bagi wahyu Allah. Takkan penyambung lidah Rasul ni Rasul kata aku ni Nabi daripada tanah, kan? Aku manusia, Nabi daripada tanah berbayang. Cuba kita jaga, Nabi bukan tanah, Nabi nur. Tak ada bayang. Macam mana? Nanya kita, hak kita terima hak ni. Hak kita dijaga hak lain. Padahal nak layak ke syurga, Quran 30 juz ni kita terima belaka. Tolak satu je, habis belaka. Tak ada harapan kita ke syurga. Kita ni baru mengaji, tiba-tiba orang duk jaga Nabi ni bercahaya. Kita pun terima. Padahal kena terima ayat ni. Nabi bukan bercahaya, Nabi dah tanah, berbayang. Bayangkan. Kita kata kita fikir. Kita tak boleh dah hukum orang faham lagu tu. Cuma kalau kita mati, kita faham lagu tu. Apa jadi? Orang yang faham lagu tu, ataupun dia jajah lagu tu, tiba-tiba dia panjang umur. Takut-takut sebelum mati dia tinggal. Oh, tak betul dia tinggal. Kita mati malam ni. Macam mana? Lepas tu kita salahkan kawan tu. Kita salah tak? Salah juga. Oh, suruh telah bulat-bulat. Kenapa tak tengok tulisan? Asal orang kata betul belakang kita. Tu telah bulat-bulat. Lepas tu kaedah telah bulat-bulat ni tak sesuai. Bukan bentuk agama yang betul. Selagi tak ada tulisan, jangan percaya. Kaedah Islam ni, selagi tak ada tulisan, jangan percaya. Tu orang cerdik. Orang tak cerdik ni, tulisan tu tak ada, telah bulat-bulat. Macam kita beli kereta lah. Orang yang jual kereta kita, geran tak ada, nak beli tak? Nak beli tak? Tak ada geran, nak beli tak? Ha? Kan nak beli tak?
Saya ni ustaz, Grant tak ada kereta ni, nak beli tak? Ustaz takkan tipu. Tak beli. Tak beli ustaz juga. Hati dah boleh cantik. Waktu barang agama ni, kalau tak tulisan jangan terima. Kalau terima, supaya dengan kita kereta, orang jual tak ada geram kita beli. Orang kata tu, tak cerdik mana orang ni. Biar ada geram kita beli kak. Tak cerdik mana orang ni. Kita pun tak cerdik juga. Kalau agak bidang agama, kita buat lagu tu. Tak cerdik kita. Kereta dengan agama mahal mana? Agama mahal lagi. Jadi bila agama mahal lagi, agama patut ada tulisan lagi. Betul kalau orang kita dulu pernah jahil. Timbul asal sejarah. Orang jahil ni biasanya jadi apa? Barang tipu kena tipu. Setan ni. Oh, berat je setan ni. Banyak orang kena tipu. Lepas tu istilah Tok K ni jangan pakai. Sebab anak kena dah. Kita ni seumur hidup kita mana pernah kita selepas kahwin. Lepas kahwin baru kerja je. Kita nak mengaji ya. Biar alim baru nak mengajar dulu. Pernah kita nak alim sungguh baru nak mengajar. Lepas tu sampai masa 32 dah. Mau suruh kahwin. Kita tak dapat je waktu lambat. Nak alim baru nak mengajar. Lepas tu, tak pandai lagi ni. Kena kahwin dah. Sudah. Tapi mak tak tanya bila nak kahwin. Kahwin juga. Rupa-rupanya jangan tunggu alim. Mengajar dulu. Tapi sampai ni. Jadi tak susah. Tapi gitu waktu lambat kita. Kalau siapa tanya, tunggu alim mana mengajar. Bila nak rasa alim, tak alim lagi. Tak mati sebab tak pernah rasa alim kita ni. Yang sebenarnya agama kata bukan tunggu alim. Pandai sebidang, aja bidang tu sama-sama ngaji bidang lain. Nak tunggu alim belaka je dah. Mana kita tak boleh nak apa tu? Nak beri faedah pada orang lain atas ilmu kita ada. Dan orang yang nak tak pandai tak boleh tumpang kita jadi lagu tu. Sebab apa? Nak alim baru nak mengajar. Bukan semua bidang ni. Sepatutnya alim sebidang tak apa dah. Aja bidang tu. Bidang lain jangan. Orang tanya jangan jawab. Contoh tak? Kita tahu Quran ni. Quran tu dah. Kita tahu ayat ni. Ayat tu sudah. Lepas tu kalau tanya kita gurau kan. Kita tekat dia. Lepas tu hak ni tak ngajar lagi sebab tu guru meninggal. Innalillah. Dekat ni yang kita mengaji. Apa? Lepas tu guru meninggal. Mengaji pula lepas ni, kayak guru lain. Tapi dunia pengajar agama ni kan menyendarkan kita. Bukan mesti kita mengajar agama ni kita jumpa orang betul. Bukan mesti. Kita jumpa orang betul dia anugerah juga. Sebab kita tak tinggal lagu tu asal. Kita jumpa guru tak betul, tempat tak betul, kawan tak betul. Kita dunia mengaji, menghafal Quran. Tapi dalam perjalanan kita mengaji tu, kita jumpa orang tak betul. Jumpa tok guru tak betul. Jumpa tempat tak betul. Yalah, sebenarnya ada benda pelajaran. Kita buat syukur. Sebab lagi sedang kita buat ni. Kalau ni orang kata, orang kata lagu lain. Sebenarnya lagu tu lah pengalaman kita akan dapat, kita akan lebih selamat. Tapi sebenarnya banyak faedah. Banyak faedah. Ujian satu, faedah satu. Kita boleh sebenarnya dengan tak betul tu lah kita boleh huraikan banyak Quran ni. Sebab kita ada pengalaman. Kita ada kawan seorang Sunan dia banyak bagi tahu. Dia orang Madura Banyak kan kita fikir juga. Dia mengaji banyak-banyak. Tapi banyak ilmu pelik-pelik yang dapat bagi kita. Kita adalah hati confused. Macam tak kena je dalaman tu. Tapi nak tolak tak pandai. Dia ajarnya macam kita. Sebab tidur surau dia Madura, datang ke Malaysia, kerja ke Malaysia, nama dia Sunan ni. Atas cerita dia banyak lah. Ada jadi macam semangat lagi Indonesia. Ada dua orang jenis ajar orang pelik gitu.
Satu nama dia Rafi. Satu nama dia Sunan. Sunan ni orang Madura. Rafi ni orang Jember. Hak peliknya kan, dia bagi alamat kita. Kita rasa dia telus lah. Waktu kita pergi ke Indonesia, berdasarkan alamat yang dia bagi tu kan, kita beritahu ciri. Seorang tahu orang tak kenal. Dia jalan kaki cari. Ada di Jember seorang-seorang. Tidur satu orang tu macam tak percaya kita. Orang kampung kata percaya kawan ni. Dia macam orang kampung tak percaya kita. Dia tahu percaya apa dia ni, bahaya nipu ni, takut nipu ni sebab pun tak kenal pun percaya. Kan sana tu kita tidur rumah orang ni. Tidur rumah orang, biasanya dia punya kata cara dia, kita kena bagi kat dalam kita, pegang. Takut kita nipu 3 hari di situ. Bayangkan kita pergi beritahu dia nak jumpa Rafi, cara Rafi ni, Rafi ajar berapa pelik kita ni. Kita jalan kaki, satu orang tak kenal. Ada dia kenal tak kenal. Kita jalan kaki tak kenal. Ada ingat je, dia cari jalan kaki cari. Serumah. Cari Rafi ni. Sebab dia pernah kata duduk situ. Seorang pun tak kenal. Balik lagu tu dia kata. Tapi masa pergi tu orang Padang Sero tu kita macam. Sebab saat Indonesia lagu tu. Dia kalau orang tak kenal, dia mau Padang Sero. Pelik sana dia dunia sebab banyak menipu kan dia. Setiap orang tak kenal tu dia Padang Sero. Kita sendiri pun, kawan kita nak pergi Jember seorang. Ya hati-hati mu ya. Jangan percaya sama orang. Kan? Jangan percaya sama orang kan? Kita pun jujur. Tapi fikir juga, kenapa kita mau nasihat? Banyak orang tipu ke? Kita fikir. Pergi sana, dah kita tak kenal siapa, tiba-tiba nak cari kawan kata. Orang tak kenal kita. Satu kampung tu Padang Sero kita. Melalui internet Ustaz kenal dia. Mana? Internet. Hak Rafi. Tak. Ada kenal dekat Kuala Lumpur. Dia duduk tidur sekali dengan kita. Bukan dia tak ada nama kau tipu. Tak tahu tu ada pelik sampai sekarang heran. Tak ada nampak tipu sekarang. Jumpa Ustaz dia ingat dia akhirnya. Tak jumpa sekarang juga. Tapi dia ajarlah barang pelik kita. Dia ada cerita kita. Dia ajar kita apa tu, banyak orang hilang anak jumpa dia. Dia cerita barang pelik lah, barang tak apa-apa. Pokoknya hak kata kawan dia tak apa-apa. Duduk sekali kita. Tapi dia kerja dia tu agak berat, macam susah, macam kerja kontrak tu lah. Buat rumah Apa sudah tak jumpa Ustaz? tak jumpa, sekarang jumpa. Dia dua Malaysia. Tak tahulah dia tipu ke, tapi tak nampak muka tipu. Tak dapat pukul tipu. Jadi tak pergi ke Indo tu, tak nak cari dia lah. Dia bukan cari dia. Ada di pondok Semarang. Semarang dengan Jember tu sehari. Pondok dah. Lepas tu keinginan nak cari dia. Sebab ada kenal dekat Malaysia. Tapi kira jumpa dia tu, barang pelik tu lah. Pengalaman kita jadi Tuhan tak bagi jumpa. Kalau jumpa itu orang kita. Tu kita pelik tu. Dia nipu kedok orang tu. Kita hafal nama di Jember kan, Jember RW 1 kan. Dia duduk RW 1, cari RW 1. Satu orang tak kenal dia. Tak ada nama sini kata tak ada. Dia cerita belakang. Contoh tak. Kalau macam cikgu kalau jauh kawasan ni tanya askar, orang sekolah orang tembok. Dia boleh cerita dia ni ayah dia ni. Sebab kita kawan dia semua dia cerita apa adik dia lagu ni. Bukan selama ni barangkali dia tipu kita cerita ni. Mungkin dia orang Malaysia dia tipu. Apa cerita hebat kau main cerita guna kita. Atau kalau jenis orang bunuh lagu tu punya. Dia tak elok tak. Ha? Dia tak elok. Dia tak ngaji. Orang jaga colek pokok jahat pokok yang tu tak pilih. Tak ada, tapi dijumpa tu
Laki tu pelik jugalah jenis dia. Tahu lah Ustaz pondok situ. Tapi dia jenis dia kena buat tak comel pun tandai ke dia nak tak comel. Sebab dia kita jumpa kita kawan. Hak kedai dia buat kedai bakso. Dia cerita pernah pergi Malaysia. Dia kahwin dengan orang Aceh. Isteri dia orang Aceh. Baik isteri dia. Dia kata dia pernah kahwin dengan orang Jawa. Lepas tu kahwin dengan Aceh. Dia kata antara Jawa Aceh bagus Aceh kata. Isteri dia orang Aceh lah ni. Sebab dia pernah kahwin dengan Jawa. Dia kira dia kahwin dengan Aceh ni. Ha? Tak ada lah. Tapi nak kata pengalaman jumpa barang betul ni bukan senang tu. Kalau orang nak kata pengalaman barang dah betul dia kan. Yang tipu lah aku pernah jumpa dah. Aku pernah duduk dunia tu nanti aku lah. Cuma mu ni tak berani cuba kan. Selongkar duduk kamu duduk terpedaya lagi. Tapi sukalah kita dengar lagu tu lah. Kita boleh buat penilaian tu kata. Banyak orang tak jelas kat dunia ni. Tu baru di Indonesia. Hak Malaysia ni memang tak ada. Tapi nak cari orang jenis bangsa mudah lah. Nak kata jahil je orang ni. Kalau nak tipu dia mudah lah. Kalau kita mari-mari kita cerita. Oh dia kata berdaya. Jarang orang tak percaya. Adalah. Tak percaya seorang. Kawai. Tapi kalau dalam 10 orang, kalau kita cerita lagu tu, oh, nak. Ada kosong maklumat. Mudah orang tipu. Lepas tu dia kata kan, ni. Kul katakanlah, hal yastawil a'ma wal basir. Adakah sama orang buta wahyu dengan orang selek wahyu? Mana kalau orang jumpa wahyu Allah selepas jumpa orang yang jajal lagu tu dia kata apa? Tak serupa. Kalau jumpa wahyu dah lah. Jumpa wahyu dah. Ada orang ngaku lagu ni. Ngaku ni ada benda ilmu gaib. Ada khazanah. Kalau kawan kita mu akan jadi kaya. Tahu tak? Kalau mu kawan dia mu akan jadi kaya. Ada yang ngaku tahu benda gaib. Kita dah tertipu dah. Tiba ayat dia sampai kita. Lepas tu Allah tanya. Sama tak orang yang buta wahyu dengan orang jahil wahyu? Kita kata betul tak serupa. Hak buta ni kena tipu siapa? Kan? Lepas tu dia kata apa tu? Apa dia? Apa dia? Buta dunia, buta kafir, buta mata. Buta wahyu. Ha, buta wahyu. Buta wahyu. Dia tak jelas. Kita mana sawit, Makna buta kepahaman. Basir ni basir kepahaman. Bukan buta tu. Lepas tu dah kita banyak kena tipu, kita kata apa? Betul lah. Kan? Aku dulu buta wahyu kena tipu banyak. Banyak dah orang jajah lagu tu. Lepas tu bila kita mengaji kena tipu banyak. Afala tatafakkarun, tak fikir tau. Baik, lebih baik kita sedar kita kena tipu kat dunia. Kalau sedar kena tipu kat akhirat esok. Kat akhirat bukan orang tipu aku. Yang kita tak dapat wahyu Allah. Atau kata kita nak kontak nak ngapal Quran ada orang jajah barang tipu kita boleh percaya. Mana Quran tu sebenarnya maklumat banyak dah. Selamat dari tapi kita tak faham, kita ngapal saja. Dalam ngapal Quran tu banyak orang jajah barang tipu. Alhamdulillah kita dah mengaji mana Quran. Satu orang ngapal Quran ni jangan kita terbelaya dulu. Barangkali takut-takut dia tak faham apa dengan apa, lepas tu dia tu kena tipu. Barangkali banyak. Tu dia kata ustaz, tak okey lah ustaz dia ngapal Quran. Macam tu tak? Jangan kita jumpa dah orang ngapal Quran. Sebab kata kat sana tu orang ngapal Quran belakang tu. Tapi dia ajar para pelik kita. Pondok tu pun untuk guru dah ngapal Quran. Memang suka-suka ngapal Quran. Tapi banyak ilmu ngarut kat situ. Mana hafal Quran saja ni tak boleh berdinding kepada dia barang ngarut tak boleh. Sebab dia tak faham. Ustaz tadi ke? Ha? Itu ustaz hoki tu ustaz. Ustaz belakang. Dia ustaz sana dia tu. Ha.
Satu, selama kita jangan terpercaya dengan zahir ya. Sebab kita kena dah. Kita balik ayat tadi penutup. Tajuk ni ayat ni macam 50. Mana orang jumpa ayat ni yang kena tipu dah pun ada. Orang yang baut dan yang selamat jumpa dulu ayat ni pun ada. Jenis kita ni yang kena tipu dah. Mau jumpa ayat ni. Kemudian. Nak balik ke? Nak balik ke? Tak pernah tanya kat saya. Ha? Untuk ustaz. ada Oh. dia. Tak apalah. Nanti. Biar Ustaz dia. dulu tak ada. Ha? Kat Negeri Habib Muhammad. Tak payah lah. Tak payah. Nanti. Kemudian nanya kat Ana. Biar. Belum. Kan ada. Mungkin dia lelok. Kita pergi ambil ulaika humul fasiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Keluar daripada keadaan syariat. Mana mengaji wahyu Allah ni iman. Tahu mengaji wahyu Allah ni keluar dari keadaan syariat. Mana syariat ni menuntut kepada salah satu. Memang syariat menuntut sembahyang, puasa. Salah satu kewajipan kita ialah duduk dengan kalam dia, mengaji makna dia. Faham tak? Kita buat belakang mengaji tak? Mengaji makna tak? Tak keluar daripada keadaan fasik kita. Kita mengaji tu kena ada suku. Sembahyang dah, puasa dah. Bagi mengaji makna ada tak? Ada. Itu tak fasik. Kalau benda tak buat, fasik kita. Bila dia faham dah apa tu lupa Allah, lalu Allah lupa mereka, maksud lupa Allah ni tak mengaji wahyu Allah, kita faham dah. Maka tak boleh kita tinggal dalam mengaji wahyu Allah ni. Sebab kalau kita mengaji wahyu Allah tak, maka kita dikira zon fasik lagi. Keluar dari kadang-kadang ketaatan. Sampai kita mengaji wahyu Allah, barulah kita dikira tidak fasik. Alah, benda wajib. Wajib kita buat selain daripada sembahyang, puasa. Hak wajib kita buat ialah mengaji makna. Faham kehendak Allah. Alhamdulillah tak. Kita dikeluarkan daripada zon fasik sebab kita faham mengaji ni penting. Jadi tak Tak, dia tak buat lagi. Tak kehendak utama tak. Mana dia masih duduk dalam tak taat sebenar lagi. Siapa dia mengaji wahyu Allah? Sebab dia kena buat benda tu. Kawan dia kena buat. Dia kena duduk seminggu sekali tak apa. Duduk dunia tu. Dia kena ada satu kelas mengaji makna. Dia ada pasir lagi. Kita setuju sebab memang tengok lagu tu. Sebab orang yang duduk dalam dunia tak mengaji ni dia ke arah tak betul. Tuhan tak jaga dia, tak bimbing dia. Lepas kita mengaji kita tahu. Kita mengaji mana kita tahu. Dulu mana kita ni macam ke mana lagi. Bila mengaji baru rasa terpimpin. Baru betul. Rasa macam ke mana-mana lagi, tak jelas lagi. Mana kalau betul kita terpimpin, kenapa kita jumpa barang tak betul? Kadang-kadang mengaji lagu tu. Rupanya makna tak ada, jadi Tuhan tak tolong kita. Waktu kadang-kadang mengaji, bomo. Kadang-kadang mengaji, tak tolong kita. Kita bukan terpimpin. Kalau terpimpin, insya-Allah makin mengaji makin masa toksik, benda-benda tak betul. Jadi kita nak mati dah. Mana selama ni kita buat ni tak temah lagi. Tak tepat lagi. Kalau tepat dah, Tuhan takkan bawa kita ke situ. Kita jadi masa atas ketidaksedaran kita ni, kita duduk sangat tak betul lagi. Sebab kita tak mengaji wahyu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina
وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.